Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wal awliya' wasyuhada'i was salihin wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa biniyatil qabuli wa husulil ma'mul wa biniyatis shifaa'i min kullil amrad wa biniyati qada'i hawaijid dunya wal akhirah wa biniyatil fawzi bihusnil khatimati 'indal mautil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah bermula pada malam ni kita ubah sikit kita belajar. Sebelum kita Ustaz syarah kitab kita ni, kita baca sama-sama dulu sebahagian sebagai mukaddimah kitab kita. Ustaz baca, awak ikut. Ustaz baca, semua ikut. Boleh ya? Jadi muka surat 37 Kita berada pada muka surat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammil khair, amma ba'd. Baik, ikut sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين. Dikatakan bermula kepala akal itu bahawa adalah cakapannya dengan tetap dan perhati. Berkata seorang yang berkata daripada ulama-ulama, aku berpesan akan dikau pada aturan cakapan dengan limanya. Jika engkau taat bagi yang berpesan, akan dikau yang kasih sayangnya. Jangan engkau lupa akan sebab cakapan dan waktunya dan rupanya dan bilangannya dan tempatnya sekaliannya. Maksudnya terang, tiada berhajat kepada mensyarahkan lagi. Dan saigya bahawa adalah ia menuntuti faedah pada sekalian waktu-waktu dan sekalian kelakuan-kelakuan daripada sekalian manusia-manusia dan orang-orang dengan ketiadaan tilik kepada keadaannya yang hina dan yang mulia, kecil dan besar,
jantan dan betina. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hikmatu dhallatul mu'mini aynama wajadaha akhadhaha. Artinya, bermula ilmu dan kepandaian itu potongan pungutan orang yang mukmin. Di mana-mana tempat ia dapat akan dia, mengambil ia akan dia. Takat dulu. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Berkata Syekh Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala, dikatakan bermula kepala akal itu bahawa adalah cakapan pelajar ataupun penuntut ilmu dengan tetap dan perhati. Itu dia. Berkata seorang yang berkata daripada ulama-ulama, aku berpesan akan dikau pada aturan cakapan dengan limanya. Baik, kita masih lagi berada pada bab pada menyatakan permulaan, memotongkan bacaan dan qadanya dan aturannya. Bab yang ke-6. Fasal yang ke-6. Maka kata Syekh Az-Zarnuji, mula-mula sekali bagi seorang yang berakal, bila mana hendak dia bercakap, dia renung dahulu, dia pastikan dulu apakah yang ia ingin sampaikan. Dia bukan kata keluar dengan tidak dia fikir, tidak. Itu dia. Maknanya pendapat dia bila mana dia kata suatu pandangan, maka ia akan pegang dan pertahankan. Ini maknanya sesuatu perkara itu sebelum dia menuturkan, maka dia telah fikir, renung, perhati selumak-lumaknya, sehingga barulah dia mengeluarkan pandangannya ataupun kata-kata ataupun hujahnya. Inilah dikatakan bermula orang itu cerdik. Ini dia. Ya, ada kita ni nak cakap kadang-kadang tak fikir dulu, tak fikir, kira nak cakap. Lepas tu baru berfikir, silap aku tadi, tak kena aku tadi. Dikata orang yang bijak, kepala bagi segala akal itu, dia fikir dulu, renung dulu. Sebelum cakap tu dia fikir, apa yang patut aku kata, perkara ini untung ataupun tidak, baik dunia ataupun akhirat. Kalau untung, patut aku bercakap. Tapi kalau aku bercakap tak ada untungnya, baik aku diam. Dia pun diam. Itu dia. Ini orang bijak. Ya? Maka dibawa kata-kata ulama. Ada ulama-ulama berkata di dalam bentuk syair. Dia kata, aku berpesan akan dikau pada aturan cakapan dengan limanya. Dalam bab cakap ini pastikan 5 perkara ini. Mesti ada pada kita baru kita bercakap. Kalau kita tak pasti lagi 5 ini, biar dulu, tangguh dulu kita nak bercakap. Apa dia 5 perkara? Jika engkau taat bagi yang berpesan akan dikau yang kasih sayangnya, kau taat bagi apa orang yang nasihat pada kamu, kenapa? Kerana sifat kasih sayangnya, sayang pada engkau lah. Jangan engkau lupa akan sebab cakapan. Pertama sekali, jangan kamu lupa kenapa kamu kena bercakap. Sebab apa kamu bercakap. Yang kedua, waktunya. Itu dia. Waktu bila yang patut kamu bercakap. Bukan semua masa kita boleh bercakap, tidak. Sebab itu orang yang banyak bercakap ni, saya nali kata, kalau kamu nak kenal orang gila, kamu tengok orang tu banyak bercakap. Memang kampung gila. Wa aikin bijununihi in kana miksara. Yakinlah kamu dengan gilanya seseorang itu dengan
dengan sebab banyak dia bercakap. Cakap je dia. Jadi mana ada orang cerdik, orang yang warah bercakap tak berhenti. Jadi kalau cakap banyak tu, ya tu. Tak boleh pakai mana tu. Ya. Nampak tak? Sebab itu orang yang bijak ni dia cakap perlu. Sebab apa dia bercakap? Bila yang patut dia bercakap. Ya. Dia pilih keadaan itu. Yang ketiga, dan rupanya, rupa cakap, maknanya cara, bagaimana untuk disampaikan supaya orang yang dia cakap, orang yang dia dengar itu boleh menerima apa kata-katanya. Cara. Kena ada cara juga. Ada orang ni dia cakap hentam kromo. Jadi akhir sekali orang tak ambil lah apa yang dia nasihat. Sedangkan nasihat itu bagus, tapi cara dia tak kena. Itu dia. Ada waktu kita bercakap lemah lembut. Ada waktu kita kena perlu bertegas. Ada waktu mungkin kita kena meninggikan suara. Tengok keadaan. Tengok keadaan. Bukan duk berlembut sepanjang masa, tak kena. Bukan keras sepanjang masa, tak kena. Marah memanjang, tak kena. Tengok. Tempat patut marah, memang kena marah. Tak boleh berlembut. Begitu. Maknanya, cara itu. 3. Yang keempat, dan bilangannya. Berapa patah memadai kita bercakap? Adakah perlu kita bercakap panjang? Ataupun cukup kita hanya bercakap beberapa kalimah saja? Tak perlu kita panjang. Bilangan-bilangan patah perkataan ataupun kalimah yang kita ingin ucapkan, agak-agak berapa patah yang sepatutnya. Lepas tu bila mana kita kata banyak sangat, apa kita panggil apa? Membeber je. Ni panjang. Tapi kalau cakap sepatah, 2 je. Lepas tu pakak fikir. Pakak genung. Jadi bilangan pun kita fikir dulu, berapa patah patut aku bercakap. 4. Yang kelima, dan tempatnya. Tempat bercakap sekaliannya. Tempat kita bercakap ni, perkara ini patut kita bercakap di mana? Dia ada juga kita bercakap tapi tak kena tempat. Tak boleh. Tempat ni kena bercakap begini. Tempat ini kita kena bercakap begini. Umpama kita bercakap dengan budak-budak, mana boleh kita guna bahasa orang tua? Lepas tu budak yang kecil, kita tak guna kata-kata macam kita ni. Kita guna bahasa dia. Itu bahasa dia. Kalau kita tanya, minum susu dah? Jenuh. Dia jawab apa, tak boleh cakap. Maknanya tengok tempat lah. Kalau budak, cara budak. Sebab tu bila mana kita bercakap dengan orang dewasa, cara kita, orang umum, remaja bercakap dengan orang dewasa, lain. Bahasa kita dengan ibu bapa kita, lain. Bahasa kita dengan pok-pok saudara kita, lain. Bahasa sesama kawan, lain. Bahasa dengan ustaz kita, lain. Tak boleh pukul rata. Cakap dengan ustaz kita, apa khabar bro, sihat? Jenuh. Jumpa ustaz bro. Kalau ustaz kata pada kita bro tu okey lagi. Kalau kita kata ustaz bro, tak agak. Ustaz kita tu bukan kawan kita. Walaupun di masa sama, ia juga kita boleh katalah kawan. Tapi dia guru kita, tak boleh cakap gitu. Tapi kalau kita bercakap dengan kawan kita, mak rempik, mak lepok tu okey. Beres bro, beres. Tak ada masalah. Pasal apa? Memang dia dah begitu bahasanya. Ya. Jadi kena tengok tempat juga. Jadi 5 perkara ni mesti. Kita kena tahu. Sebab apa kita bercakap, waktu bila yang patut kita bercakap, kemudian bagaimana cara kita nak bercakap, berapa patah yang perlu kita bercakap, dan suasana itu di mana. Tengok ulama kaji sampai begitu sekali. Kita tak main cakap-cakap je. Tu merepik, meraung-raung, melolong-lolong tu lah. Sebab tu orang ni, contoh kita nak sampaikan suatu perkara yang kita kata kira-kiranya agak rahsia lah.
Dan maklumat ini tak boleh kita nak sampaikan sehingga orang lain tu ramai yang dengar. Ada cara dia bagaimana? Kita panggil, kita bercakap seorang sama seorang. Lepas tu kita bercakap pula bukan nada yang kuat. Seolah-olah kita bercakap tu berbisik-bisik. Tapi kita tidaklah berbisik di khalayak ramai, tidak. Nak kita cuit kawan kita. Mari kejap. Mari kejap. Kemudian kita panggil belakang, kita cakap. Ada benda yang penting kita bercakap begitu. Tak boleh benda penting pun kita bercakap. Akhir sekali benda tu kadang-kadang rahsia. Bila mana kita bercakap secara umum, tak adalah rahsianya. Orang lain semua tahu. Rahsia apa? Nampak tak? Tu dia. Dia nak bagi tahu pada kita bagaimana cara kita nak bercakap. Sebab itu kitab kita ni dia panggil Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'alumi, mengajar pelajar cara belajar. Jadi ada cara-cara yang perlu kita belajar supaya apa yang kita belajar itu kita dapat sungguh-sungguh. Dan itulah yang kita akan amal dalam kehidupan kita pada masa-masa yang mendatang. Baik, kata dia maksudnya terang, tiada berhajat kepada mensyarahkan lagi. Dia kata perlu kita syarah panjang. Kita baca syair itu pun kita dah boleh faham, kata dia. Tidak ada perkara yang sukar untuk kita faham. Habis di situ. Kemudian kata Syekh Az-Zarnuji lagi, dan saigia sewajarnya bagi penuntut ilmu, ya, sewajarnya bagi penuntut ilmu. Tulis sikit di situ. Saigia tulis sikit bagi penuntut ilmu. Tulis lepas saigia tu tulis bagi penuntut ilmu. Bagi penuntut ilmu. Kata dia, dan saigia sewajarnya bagi penuntut ilmu, barulah masuk kitab kita, bahawa adalah ia pelajar tadi ataupun penuntut ilmu menuntuti faedah pada sekalian waktu-waktu dan sekalian kelakuan-kelakuan daripada sekalian manusia-manusia dan orang-orang lain. Maknanya pengarang kitab ni kata, kamu gunakanlah sepenuh waktu kamu hanyalah untuk belajar. Bukan kata belajar, kita belajar dengan kitab, kita belajar dalam kelas, kita belajar dengan guru, ustaz kita, cikgu kita saja, tidak. Bahkan kamu boleh belajar dengan semua manusia, dengan semua orang, dengan cara kamu perhati. Ada benda yang kita boleh ambil manfaat daripada semua orang. Orang ni ada kepakaran ni, maka kita tak ambil daripada ustaz kita tak ajar. Itu ilmu. Kita ambil itu. Kawan kita contoh pandai buat cengkodok, kita ni tak pernah pun masuk cengkodok. Kita belajar cengkodok dengan dia, menambil ilmu. Kawan kita ni pandai menulis khat, kita tak pandai menulis khat. Kita ambil ilmu menulis khat dengan kawan kita. Kawan kita ni dia ni istimewa. Dia pandai bahasa Inggeris. Banyak dia tahu lebih daripada kita. Kita boleh belajar bahasa Inggeris daripada sikit-sikit. Walaupun dia itu sebaya dengan kita. Tapi apa yang ia ada tak ada pada kita. Maka gunakan waktu itu kamu ambil ilmu daripada dia. Ambil ilmu daripada manusia-manusia, kata dia. Semua keadaan kita sebagai pelajar, ambillah peluang untuk mengambil ilmu. Dengan ketiadaan tilik kepada keadaan orang-orang. Tak perlu kita tilik orang ni orang macam mana. Kalau nak ambil agama, memang kena ambil orang yang sepatutnya. Tapi dalam ilmu kehidupan kita, kita boleh ambil dengan sesiapa pun. Sebab dia ilmu. Dia berbentuk manfaat. Ambillah. Sekalipun orang tu orang kafir. Ya. Tapi oleh kerana dia buat tu benda baik, jangan ambil kafir dia tu, ambil ilmu kepakaran itu. Ya. Sebagaimana contoh, negara mana-mana pun yang hendak maju, maka dia menghantar satu delegasi, satu kumpulan ke sebuah negara untuk mengambil ilmu kepakaran di sebuah negara itu untuk dibawa masuk ke negerinya. Supaya apa? Untuk memajukan bangsanya, memajukan tanah airnya. Bagaimana? Bawa ilmu perkilangan. Kita tak pandai, kita pergi belajar negara dia, bawa sehingga mana kita boleh menguasai dan kepakaran itu dibawa balik. Tengok. Walhal hari ini, dunia hari ini yang banyak mengkaji dan mengeluarkan produk-produk yang baru yang bermanfaat kepada dunia kita ialah di kalangan orang bukan Islam. Jadi bermakna tidak salah, dan bahkan itulah sepatutnya kita mengambil manfaat-manfaat yang baik tadi, sekalipun dia bukan Islam.
Bukan makna dia kafir. Mana boleh ambil ustaz dia kafir tu kan. Memanglah kafir tu biar ke dia lah. Jangan kita duk ambil kafir dia. Kita ambil ilmu kepakaran dia. Ya? Tu dia. Jadi makna bagus benda ni. Contoh, kalau benda tu boleh kita catat, kita catat. Kenapa? Kerana itu hak kita sebenarnya. Hak kita yang tercicir. Tak perlu kita tengok orang kafir ni. Tak perlu hak tu kita nak ambil ilmu dia. Hak kafir tu biar ke dia. Tak kira kita tengok orang tu yang hina, kadang-kadang budak. Kita dapat ambil ilmu daripada dia. Walaupun dia tu masih lagi kecil. Tapi ada satu benda Tuhan ajar pada orang ni, tak ada pada kita. Dan yang mulia, tak kira orang ni sama ada orang ni hebat ke mulia, dan yang kecil dan besar, dan jantan dan betina, tak kira. Semua orang boleh ambil. Tapi yang bermanfaat lah. Bukan ilmu agama ya. Ini ilmu kehidupan kita. Kalau ilmu agama, kena fikir, kena pilih. Ulama berkata, kalau dalam bab ilmu untuk memahami agama, kamu kena ambil daripada orang yang sepatutnya. Kenapa? Kerana agama itu kita mewarisi generasi kemudian. Jadi kalau ambil agama daripada entah siapa pun, bimbang juga agama kita itu tidak bersih, tidak suci dan tidak selamat. Sebab kita ambil ilmu agama daripada orang entah apa-apa. Tak boleh. Adapun ilmu kepakaran, asalkan benda itu kebaikan, bermanfaat untuk kita, ya sila. Itu dia. Baik, ini cara dia. Kemudian dibawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hikmatu dhallatul mu'mini aina ma wajadaha akhadhaha. Ni pakai apa hadis ni? Hadis ni sangat-sangat berguna kepada kita sepanjang masa. Artinya bermula ilmu dan kepandaian, kebijaksanaan, ya, itu pungutan orang yang mukmin. Maknanya sesuatu yang telah tercicir daripada orang mukmin. Hikmat kebaikan kebijaksanaan ini sebenarnya milik orang mukmin. Tiba-tiba kita dengar daripada mulut orang kafir. Bagus dia bercakap. Kita ambil kata-kata itu. Sebenarnya apa yang dia cakap bagus itu ialah sesuatu yang hikmah tercicir daripada orang mukmin. Hak kita sebenarnya. Maka kita perlu ambil untuk menjadikan kembali kepada tuannya, iaitu orang mukmin, orang beriman. Kata Nabi, di mana-mana tempat ia dapat akan dia. Itu dia. Orang mukmin tadi dapat akan dia akan hikmah tadi. Ataupun dhalah tadi. Potongannya, pungutan tadi, mengambil ia orang mukmin, akan pungutan. Tak kira lah sama ada daripada budak kecil, daripada orang tua, daripada lelaki, daripada betina, wanita, ambil. Umpama sebagai contoh, bila mana hendak berlaku peperangan Khandaq ataupun peperangan Ahzab, maka sahabat Nabi ini mengajak sahabat-sahabat untuk bermusyawarah, nak bincang bagaimana kita nak perang. Pertama sekali kita nak berperang ni di dalam Madinah ataupun di luar Madinah. Nak dengar pandangan sahabat. Golongan-golongan senior yang umurnya sudah berusia, antaranya Sayyidina Abu Bakar memberi pandangan kita berperang, iaitu dengan cara kita bertahan di dalam Madinah. Orang muda pula bercadang, dia kata mana boleh kita nak berperang luar Madinah, mana boleh kita perang dalam Madinah, kata dia. Perang kat luar. Itu cadangan, pandangan, usul orang muda. Baik, bincang, maka Nabi bersetuju untuk kita bertahan di Madinah. Kemudian bagaimana untuk kita kuatkan pertahanan kita? Maka sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi memberi cadangan dan pandangan. Beliau mengatakan bahawa kalaulah di negeri kami, dia kata cerita, kalaulah di negeri kami, di Parsi, di Iran hari ini, kalaulah musuh daripada luar untuk menyerang kami, mana sudut kekuatan pun tak kuat mana sebagainya, maka kami akan menggali parit sebagai halangan benteng daripada musuh masuk menyerang ke negara kami, negeri kami, kota kami. Jadi maknanya strategi, teknik untuk melawan musuh yang mana yang disebut oleh Salman itu dilakukan bukan oleh orang Islam. Orang kafir semua berada. Tapi perkara itu amat baik.
amat bagus. Bahkan Nabi telah memutuskan usul ini diterima dan dipersetujui di dalam mesyuarat. Mana pandangan itu Salman dulunya dia buka orang Islam dan negara dia buat begitu. Negara dia ni agama sembah api, Majusi. Maka ternyata, kenapa? Kerana tasdid itu sangat tepat. Bila mana datang nak berperang, tak sempat bertempur besar lah. Adalah sedikit berlaku pertempuran. Jadi maknanya, walaupun ia datangnya daripada idea yang dilakukan oleh orang bukan Islam, tapi ia bermanfaat kepada kita, maka kita boleh ambil. Ni lah Nabi kata, al-hikmatu dhallatul mu'mini, aynama wajadaha akhadaha. Itu dia. Benda yang baik saja kamu jumpa daripada mana pun, itu ialah sesuatu yang tercicir daripada orang-orang Islam, orang mukmin. Maka jika kamu jumpa, kamu kena pungut, kamu kena ambil, kerana ia milik kita. Jadi maknanya kalau kita dapat daripada sesiapa pun benda tu baik, benda tu bagus, ambil. Itu maknanya setiap masa kita boleh menimba ilmu. Bukan sekadar kita boleh belajar dalam kelas kita, dalam halaqah ilmu kita, tetapi di mana pun. Hari ni lagi mudah, kita boleh buka channel-channel media sosial, perkara-perkara yang bermanfaat, walaupun ia bukan daripada kita orang Islam, maka ia kita boleh menjadikan suatu ilmu yang berguna dalam kehidupan kita. Ambil. Itu dia. Dikatakan apa? Ambil olehmu akan barang yang bersih dan tinggal olehmu akan barang yang keruh. Pepatah Melayu pun ambil daripada bahasa Arab juga. Dia kata, ambil yang jernih, buang yang keruh. Ambillah yang jernih, buanglah yang keruh. Itu bahasa Melayu pun ambil pepatah, asalnya bahasa Arab. Dia kata da'ma kadur, khudh ma safa da'ma kadur. Bahasa Arab itu. Khudh ma safa, ambil yang bersih, buang yang keruh. Kita pula buang yang keruh, ambil yang bersih. Dia terbalik gitu je. Tapi maksudnya sama. Jadi benda yang buruk tu kita buanglah. Benda yang baik itu kita ambil. Jangan kira buang semua, ada buruk ada baik, kira buang semua dah, rugilah. Sebab benda yang baik kita boleh bermanfaat. Ada yang buruk, buruk tu yang ambil, buang. Itu dia. Jadi sebab itu ulama mengatakan bahawa ada kata-kata hikmah, ambil olehmu akan barang yang bersih, khudh ma safa, dan tinggal olehmu akan barang yang keruh, da' ma kadur, tinggal olehmu perkara yang buruk. Ambil yang bersih-bersih, yang buruk tu tinggal. Nampak tak? Pepatah kita tu kalau kira tak berapa nak padu lagi. Buah yang keruh, ambil yang jernih, tak padu. Pasal apa? Kena satu kerja pula buah keruh. Nampak tak? Kena buah dulu. Jadi kerja tu kena buah, penat juga. Kemudian baru pungut yang bersih. Jadi dua kali kerja. Hak keruh kena buah, lepas tu hak bersih pula kena pungut. Pepatah Arab ni tidak, tengok padu dia. Dia kata kamu ambil yang bersih. Cara automatik dah bersih ambil dah. Hak keruh tak boleh buang dah, automatik buang terus dah. Jadi patah Melayu betul juga, tapi nampak banyak kerja sikit lah. Patah Arab ni memang tepat. Dah kita ambil yang bersih-bersih kan. Lepas tu keruh tak boleh buang dah, pakai tinggal terus dah. Ni tidak, kena buang dulu hak keruh. Nak ambil yang bersih tu kena buang dulu. Satu kerja. Lepas tu hak bersih pula kena pungut pula, dua kali kerja. Nampak tak? Jadi maknanya ambil yang bersih, tinggal yang buruk. Baik. Sebab tu kena tahu juga dalam bab agama ni, kadang-kadang orang kita ni sebab tak mengaji agama, tidak faham betul-betul agama, dia ambil semua. Hak baik pun ambil, hak buruk pun ambil. Tu jadi karuk tu. Ilmu kepakaran daripada barat, daripada timur dia ambil juga. Tapi perangai buruk barat pun ambil juga. Mabuk, arak, zina, ambil juga baru tu buat balik Malaysia. La haula wala quwata illa billah. Ini jadi karuk ni. Hak dia telanjang pun ambil. Hak dia sosial tak kira halal haram pun ambil. Hak tunggal arak pun ambil. Hak bergilir lelaki pun ambil. Hak bergilir sama isteri wanita pun ambil. Ambil juga. Ini karuk dia panggil. Kita pergi belajar negara yang bukan Islam untuk mengambil ilmu perkara bermanfaat tadi. Ambil yang safa, benda yang bersih. Ada pun makadur, sesuatu benda yang keruh tak patut kita ambil, buang. Jangan buat ambil. Ini tidak, yang tu pun ambil, yang buruk pun ambil. Bahkan kadang-kadang yang buruk tu pula ditonjolkan.
Apa jadi punah kerana habis kita? Sebagaimana sedikit Ustaz sentuh. Isu Oktober First, pesta arak ni, bulan Oktober ni. Mana ada budaya sebagaimana orang Islam? Dan budaya minum arak jenis judi ni budaya manusia yang tidak bermoral. Bukan kata Islam sahaja memerangi dan mengatakan perkara ini tak baik, tak bagus. Bahkan pahaman agama-agama lain yang mereka menganggap itu sebagai agama pun mengatakan bahawa perbuatan ini tidak bagus dan manusia yang buat perkara ini manusia yang rendah dari sudut moralnya. Tiba-tiba nak buat pesta secara besar-besaran. Awak tuan? Ini. Apa tu? Daripada barak yang tak terpakai. Benda tu baik minum air kencing sendiri daripada minum arak tak tahu entah berpuluh tahun, beratus tahun benda yang kotor. Nampak tak? Ini berlaku. Ini pun awak kena tahu juga sikit sebanyak. Ini yang kita hadapi. Jadi kita diajar oleh agama kita pergilah di mana pun, kalau benda tu bagus, ambil. Kalau benda tak bagus, jangan diambil. Tinggal. Apa tengoklah balik. Dia beza hidup lah. Orang ambil ilmu yang bagus, belajarlah kat mana pun, dia tetap bagus. Tapi ada orang dia pergi tu, ilmu bagus, hak tak bagus pun balik juga. Ni yang tak bagus ni. Arak dia minum macam air mineral ni. Arak ni macam air mineral. Tak boleh tinggal, siapa-siapa tak boleh tinggal. Nak minum arak. Dahsyat nampak tak? Pasal apa? Ambil benda buruk. Sedangkan agama ajar pada kita, khudh ma safa da'ma kadur. Ambillah yang bersih, buang yang keruh, yang buruk-buruk tu buang. Yang buruk buat balik. Lepas tu orang tegur, orang marah, dia pertahan pula benda buruk pula dah. Nampak tak? Kita nak sebutnya benda baik. Ya? Benda baik. Tambahan lagi kalau kita sebagai orang Islam, Tuhan sebut secara terang-terang, arak, judi, tenung nasib, tok nujum semua sekali ni, semua itu termasuk perbuatan-perbuatan syaitan. Maka hendaklah kamu jauhinya. Dalam Quran kah? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuh. Tu kata la'allakum tuflihun. Sungguhnya arak, judi, tenung nasib sebagainya ini ialah rijsun, najis. Darah najis min amalis syaitan, perbuatan syaitan. Lepas tu syaitan ni bagus tak bagus? Jahat kan? Punca dia lah. Tok kita duduk di surga dihalau keluar ke dunia. Punca dia. Dia sebab. Punca dia lah. Mak kita tu dihalau daripada surga. Siti Hawa. Punca dia lah tipu tok kita dahulu. Pujuk rayu sehingga termakannya tipu daya. Sehingga dilondehnya pakaian kedua-dua. Tok kita pernah dilondeh dalam syurga tanpa pakaian. Mak kita juga, nenek kita, moyang kita, Siti Hawa juga. Siapa? Syaitan. Jadi syaitan bagus tak apa? Jahat. Dan kalau jahat, jadikanlah ia sebagai musuh. Fattakhidhu aduwan. Jadikanlah syaitan iblis ini sebagai musuh kamu. Ya, jangan kamu jadikan kawan. Sebab tu ini agama kita mengajar begitu. Tiba-tiba benda ni nak dilakukan. Ya, betul dia kata agama apa? Kristian. Kristian tidak benar. Bukan halal pun dalam agama dia. Tu baca kitab yang asal. Arak, zina, makan daging khinzir, haram. Nampak tak? Maka bila mana pergi, jadi terikut-ikut dengan yang sesat-sesat barat kau. Maka kita umat Nabi Muhammad SAW, kenapa Allah memuji kita sebagai umat yang terbaik? Kerana kita melakukan perkara yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, kita ni kerja kita suruh orang buat benda baik. Benda baik je suruh selalu kita. Benda munkar, benda tak bagus, kita cegah, kita larang, kita menerang. Dan kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benda-benda karut amalan syaitan ni mana kita boleh amal. Kita orang dirasuk syaitan pun kita cari
orang-orang yang boleh halau syaitan. Ini tidak, kerja syaitan pula dia ambil buat untuk kerja dia. Tak pelik dah. Kononnya baguslah pakar kok, pakar nektar, kerja gaji besar. Tahu-tahu minum air kencing syaitan. Ini. Lepas tu cerdik tak cerdik? Jawab sendiri je lah. Kita kalau nasi basi tak makan dah. Nasi basi. Makan tak? Tak makan. Baik, kalau makan nasi basi, apa masalah? Sakit je lah. Kita pun larang, jangan makan basi tu. Kalau dia kata, ikut saya, perut saya. Apa awak susah? Sakit perut saya. Yelah betul lah perut awak. Tapi perut awak pun bukan awak yang punya. Cuma awak tu diamanah untuk awak jaga. Bukan milik awak, milik Tuhan. Jadi Tuhan pesan pada seluruh manusia. Kalau kamu tengok orang buat benda tak baik, benda buruk, benda yang bercanggah dengan apa yang dikehendaki Tuhan, maka kamu kena nasihat, kamu kena cegah. Tu kita cegah tu. Bukan kerana alasannya ikut saya perut saya, ikut saya diri saya. Awak jaga diri awak, ikut awak cara punya pasal. Tidak. Ini cara yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya Ustaz nak kait bahawa di mana pun kita berada, baik negara timur, baik negara sebelah barat, apa sahaja bermanfaat ambil. Tapi perkara yang tidak bermanfaat jangan ambil buat balik. Tinggallah yang buruk itu bersama dengan mereka. Jangan diambil benda buruk buat balik di rumah kita. Hari ni di pening lalat tu kenapa? Kerana dia ambil semua. Hak buruk tu kadang-kadang lebih banyak daripada benda baik yang dia buat balik, dan itulah yang dia wawakan, yang diamalkan, dan dia ajak orang tu buat perkara yang tersebut. Ini punuh lah. Baik, habis tu. Pergi sikit lagi. Dan aku dengar akan Syekh Al-Imam Al-Ajall Al-Ustaz Fakhruddin Al-Kashani berkata, ia Syekh adalah hamba perempuan Abi Yusuf rahimahullahu ta'ala, amanah di sisi Muhammad. Maka berkata ia Muhammad bagi hamba perempuan. Muhammad ni, Muhammad tak silapnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dua-dua orang ni anak murid kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ada dua murid yang terulung. Satu nama Abu Yusuf, satu lagi ialah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dua ulama inilah yang banyak berjasa dalam mazhab Hanafi, yang mengembangkan mazhab Hanafi sehingga ke hari ini. Jadi ceritanya disebut oleh guru kami, kata Syekh Az-Zarnuji, dia kata Abi Yusuf ni ada seorang hamba, kemudian dia amanahkan kepada Muhammad. Muhammad ni kawan dia. Maka berkata ia Muhammad bagi hamba tadi, adakah engkau hafaz pada ini waktu daripada Abi Yusuf akan suatu masalah daripada masalah fiqh? Dia tanya hamba tadi. Dia kata apa hamba kita panggil tak? Awak lah bahasa kita nak. Dia tanya hamba kepada Abi Yusuf. Dia kata, awak, saya nak tanya sikit. Ada tak masa awak hidup dengan Abi Yusuf dahulu, awak ada terima apa-apa ilmu masalah penyelesaian ke masalah-masalah fiqh dan hukum hakam yang awak dengar daripada Abi Yusuf? Ada tak masa awak duduk dengan Abi Yusuf dulu? Kok awak dengar lah dia cakap apa dalam isu ni, masalah ni nya, jawapan dia begini. Apa masalah lah? Tu tanya Muhammad kepada hamba kepada Abi Yusuf. Kok dia dengar lah tuan dia dulu cakap apa tentang ilmu ini. Lalu berkata ia hamba perempuan Abu Yusuf tadi, berkata ia hamba perempuan, tiada melainkan bahawasanya Aba Yusuf adalah adatnya, mana kebiasaannya yang berkekalan bahawa mengulang-ulang ia Abu Yusuf, dan berkata ia Abu Yusuf, habuan dur itu gugur, habuan dur itu gugur. Dia tak dengar dalam masalah lain, dia kata. Tapi yang ini aku selalu dengar. Dia kata Abu Yusuf ni selalulah.
Dia kata habuan dur ini gugur, habuan dur ini gugur. Jadi aku pun ingat. Apa aku pun tak tahu, tapi aku ingat apa yang dia kata. Selalu dia ulang kalimah ini. Habuan dur itu gugur. Maka hafazlah Muhammad akan demikian, demikian perkataan itu. Demikian perkataan itu. Lalu bila mana Muhammad ni dengar daripada hamba perempuan Abu Yusuf cakap begitu, dia pun hafal kalimah tadi. Sebab hamba ni dengar daripada mulut Abu Yusuf. Guru sekali, kawan sekali Abu Yusuf ni. Dia pun hafal. Dia kata habuan dur itu gugur. Apa tak tahulah, dia pun tak faham. Apa maksud tak tahu kata hamba dia, tapi ini kalimah selalu disebut oleh Abu Yusuf. Jadi Muhammad pun hafalah kalimah tadi, ambil daripada hamba perempuan tadi. Itu dia. Maka menghafallah Muhammad akan demikian itu daripada ini hamba perempuan. Walhal adalah ini masalah jadi muskil atas Muhammad. Maka hilanglah muskilnya dengan ini kalimah. Rupa-rupanya Allah Ta'ala ada hatu. Masalah ni lah masalah yang melekat dalam kepala Muhammad pula. Muhammad ni, Syekh Muhammad nak selesai masalah tak boleh. Macam mana masalah ni? Apa ni pensayaan dia? Akhir sekali dia dengar perkataan hamba tadi. Oh, dia kata inilah sebenarnya jawapan kepada permasalahan dia. Tengok. Dia duduk tunggu mana nak jawab macam mana. Rupa-rupa ada kalimah yang Tuhan hantar bagi kepada hamba Abu Yusuf, menyampaikan kalimah itu sehingga dia pun ambil, dia hafal, boleh menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Syekh Muhammad tadi. Nak ceritanya betapa manfaatnya. Walaupun kita ambil daripada siapa? Hamba. Ilmu tu Syekh Muhammad ni dia mustahik, hebat. Dia boleh mengeluarkan hukum daripada Quran hadis ni. Tapi dia ambil juga maklumat daripada seorang hamba yang lekeh. Ambil dia. Sebab dia ilmu. Lepas nak bagi tahu di sini, nak ambil ilmu ni tak apa daripada siapa pun. Asalkan dia tu bermanfaat, bagus, boleh ambil. Selesai masalah. Maka hilanglah muskil Muhammad dengan ini kalimah. Dengan kalimah apa? Habuan dur itu gugur. Maka diketahuikan bahawasanya menuntuti faedah itu mungkin, mana boleh dan dapat ia menuntut faedah tadi daripada tiap-tiap seorang. Memberitahu kepada kita daripada cerita ini yang tuan kita bawa ini, boleh kita mengambil faedah, manfaat daripada tiap-tiap orang. Siapa pun kita boleh ambil manfaat. Dan kerana inilah, kerana kita boleh ambil manfaat daripada semua orang ni, menuntut ilmu, mengambil faedah ni boleh. Berkata Abu Yusuf pada ketika dikatakan baginya, bagi Abu Yusuf, ada orang kata pada Abu Yusuf, dengan apa engkau dapat ilmu? Satu ketika orang tanya, wahai Abu Yusuf, macam mana kamu dapat ilmu banyak begini ni? Orang lain tak dapat, kamu ni hebat ni. Macam mana ni? Caranya macam mana awak dapat ilmu? Nak tahu. Sebab orang pun nak juga. Berkata Abu Yusuf, tiada tertegah aku daripada menuntuti faedah dan faham daripada tiap-tiap seorang, kerana apa tu? Kerana sombong dan membesar diri dan tiada penyayang daripada memberi faham, dan adalah masalah habuan dur itu ada tersebut dalam syarah ini risalah, tetapi perhamba tiada bawa akan dia akan masalah ini kerana takut panjangnya. Panjang penyelesaian cerita daur itu. Jadi jawapan daripada Abu Yusuf, pasal apa awak ni jadi alim sangat? Oh, kata dia, aku ni dapat ilmu macam ni sebab aku tak kira siapa pun. Aku rasa orang ni aku tengok dia dapat ilmu daripada dia, aku ambil. Semua orang yang aku jumpa, aku nampak ada manfaat ilmu yang dia sampaikan daripada orang ni, aku ambil. Ambil. Aku tak kira siapa pun. Aku ambil semua daripada orang-orang yang aku dapat ilmu. Nak beritahu, mengambil manfaat daripada semua orang. Bukan kata kita orang biasa je, bahkan imam-imam besar dahulu pun demikian. Ya, jadi mana begitu? Jadi dia kata isu yang disebut oleh kalimah hamba perempuan Abu Yusuf itu, daur itu gugur,
habuan daur itu gugur, dia kata ada satu masalah. Tapi masalah itu tak dibawa di sini. Pasal apa? Kalau nak hurai, nak syarah dalam bab itu, kata dia, panjang kata dia. Dengan sebab itu, dia tak sebutlah masalah yang dikatakan habuan daur itu gugur. Kita pun tak tahu apa isunya. Tu kena cari balik lah. Ya, jadi begitu juga untuk akhirnya imam kita Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, satu ketika dia juga ada timbul masalah. Masalah apa? Masalah tentang anjing. Anjing. Jadi masalah anjing ini, dia nak tahu anjing ini sampai usia balik dia tu berapa. Daripada anak anjing untuk menjadi satu peringkat bapa anjing. Berapa lama dan bagaimana kita nak kenal dia? Nak kenal anjing itu sudah layak menjadi bapa anjing. Bukan anak anjing lagi. Nak kenal macam mana? Dia fikir, tak jumpa dia. Satu hari dia jumpa dengan orang biasa. Jumpa dengan orang biasa ni, orang ni pengalaman dia ni tahu tentang pasal anjing. Dia pun tanyalah, dia kata, awak tahu tak bagaimana nak kenal anjing jantan ini dia sudah sampai usia bapa anjing. Balik lah kalau orang balik. Balik sampai usia bapa. Jadi bapa boleh buat makna ni, boleh buat induk paka. Oh, dia kata nak kenal anjing ni sudah jadi usia ni boleh buat bapa anjing ni. Anjing jantan ni jadi bapa ni. Dia kata kalau anak anjing bila mana nak kencing, dia kencing biasa je. Dia tak angkat kaki. Bila mana dia sampai satu tahap, dia ni sudah menjadi bapa anjing ni, anjing jantan yang boleh jadi bapa kepada anak-anak anjing ni. Bila mana dia kencing, kamu tengok dia angkat kaki. Bila mana kamu tengok anjing angkat kaki, tu bapa anjing. Kalau anjing itu dia kencing tak angkat kaki, itu belum lagi bapa anjing. Jadi Imam Syafi'i ambil ilmu daripada orang biasa. Jadi dalam satu majlis macam kita malam ni lah, di hari yang lain, tiba-tiba orang kampung tadi pun lalu dekat majlis. Jadi Imam Syafi'i pun tengok, dia bangun. Bangun berdiri. Jadi anak murid pun rasa pelik. Pasal apa Tok Guru tak pernah bangun dalam majlis ilmu ni? Tiba-tiba bangun. Dan orang pun perasan. Orang pakcik tadi lalu tu dia bangun. Jadi anak murid pun tak puas hati lah. Pasal apa Tok Guru bangun? Duduk tengah mengajar. Dia kata, wahai Imam, wahai Tok Guru, kami nak tanya, pasal apa Tok Guru bangun duduk tengah mengajar tadi? Oh, dia kata aku bangun tu dengan sebab satu orang yang aku ambil ilmu daripada dia, maka aku menghormati, memuliakan dia sebagai guru aku. Maka aku memberi penghormatan, aku bangun daripada tempat aku mengajar. Tengok Imam Syafi'i, ambil ilmu. Ambil daripada orang kampung. Imam Syafi'i. Jadi kita pun dapat ilmu juga. Hasil daripada Imam Syafi'i itu dapat ilmu, dia cerita dan benda ni disalin, ditulis. Sehingga kita malam ni pun ambil dan kita pun tahu. Kalau tahu, bapa anjing dengan anak anjing, hak laki tu. Kalau nampak akak kaki tu bapa anjing, walaupun nampak kecil. Nampak tak? Kalau tak akak-akak lagi, tu masih lagi dikira anak anjing. Bukan bapak lagi lah, kira anak lagi. Nak cerita ambil daripada orang biasa je. Masya Allah, tabarakallah. Sekadar itulah untuk alam ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa'alam. Tanda bagi elok. InsyaAllah kita akan sambung akan datang. Dikatakan bagi ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an tayyiban mubarakan fih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.